Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah rahim dan kasih sayangnya. Sekali lagi kita dapat bertemu dan meneruskan pembacaan daripada kitab Tafsir Al-Jalalain daripada surah Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita cinta, kasih, kefahaman terhadap Al-Quranul Karim. Sebelum saya meneruskan pembacaan daripada kitab At-Tafsir Lil-Jalalain, saya akan membaca daripada kitab Ulumul Quran, daripada kitab Ulumul Quran. Daripada kitab Ulumul Quran, ada bunyi lagi sekarang. Okey dah bunyi. Iaitu tajuk yang kita akan baca sebagai permulaan sebelum masuk kepada sambungan ayat, iaitu sumber ambilan tafsir, ataupun dipanggil ma'akhidut tafsir, ma'akhidu at-tafsir, ataupun mazannut tafsir, sumber ambilan tafsir. Mufti Taqi Uthmani ketika membahaskan tentang ma'akhidut tafsir, apa kata beliau? तफसीर के माआखिज़, तफसीर के माआखिज़, इल्म तफसीर के उस मुख्तसर तारुफ के बाद सबसे ज़रूरी बहस ये ही कि तफसीर कुरान के माआखिज़ क्या है. Selepas penjelasan ringkas berkaitan dengan ilmu tafsir, perkara pertama yang sangat penting untuk dibicarakan ialah berkaitan dengan apakah sumber ambilan bagi tafsir Al-Quran, yakni wo kia dhara'i hai
जिनसे हम किसी आयat की tafsir मालूम कर सकते हैं. Apakah wasilah dan perantaraan yang daripadanya kita dapat mengetahui tafsir? उस सवाल के जवाब में कदर तफसील की ज़रूरत है जो ज़ैल में पेश की जा रही है. Menjawab kepada persoalan tersebut, suatu perincian dalam penjelasan diperlukan. Maka penjelasannya seperti berikut. सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आयती कुरान ने दो किस्म की हैं. बाज़ आयत तो उतनी साफ वाज़ेह और आसान है कि जो ज़बान जानने वाला उन्हें पढ़ेगा उनका मतलब फ़ौरन समझ में आ जाएगा. Pertama sekali perlu difahami bahawasanya ayat-ayat Al-Quran ada dua jenis. Sebahagian ayat Al-Quran begitu jelas dan mudah difahami sehingga begitu mudah dan jelas difahami yang mereka yang bertutur dalam bahasa Al-Quran dapat mengetahuinya. Dan apakah maksud secara terus dapat difahami maknanya. उसीलिए ऐसी आयतों की तफसीर में किसी इख्तिलाफ राय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. Ayat-ayat seperti ini tidak berlaku perselisihan dalam mentafsirkannya dan tiada persoalan yang berbangkit. Usi ayat ki tafsir ka ma'akhidh to sirf lughati Arab hai. Ayat-ayat seperti ini sumber ambilan tafsirnya hanya semata-mata bahasa Arab. Arabi zaban per माहिराना नज़र और अक्ली सलीम के सिवा उनका मतलब समझने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं. Selain daripada kemahiran berbahasa Arab dan akal yang sejahtera, tidak diperlukan untuk memahami maksud dan murad daripada ayat-ayat tersebut. Kemudian jadi faham poin yang pertama ni, ada ayat-ayat Al-Quran modal untuk tahu tafsirnya ada dua je. Pertama, kemahiran bahasa Arab. Yang kedua, akal yang sejahtera. Kemahiran bahasa Arab. Dan yang kedua, akal yang sejahtera. Tetapi दूसरी किस्म उन आयात की है जिनमें कोई इजमाल, इबहाम या तशरीही दुश्वारी पाई जाती है या उनको पूरी तरह समझने के लिए उनके पूरी पस मंजर को समझने की ज़रूरत है या उनसे दक़ीक़ कानूनी मसाइल या गहरी असर होते हैं. ऐसी आयत की तशरीह के लिए महज ज़बान दानी काफ़ी नहीं, बल्कि उसके लिए बहुत सी मालूमात की ज़रूरत है. आगे उस किस्म की आयत की तफसीर के माखिद बयान किए जा रहे हैं.
ayat Quran jenis yang kedua adalah ayat yang di dalamnya ada ijmal, ibham, ataupun penjelasannya sukar, didapati kesukaran dalam menjelaskannya, ataupun ayat-ayat yang untuk memahaminya dengan baik perlu dilihat setiap sudut dan setiap aspek, ataupun ayat-ayat Al-Quran yang daripadanya diistimbatkan hukum hakam dan asrar dan ma'arif yang mendalam. Maka ayat-ayat yang seperti ini tidak berpada dengan kemahiran bahasa. Bahkan untuk mentafsirkannya begitu banyak maklumat dan pengetahuan yang diperlukan. Sebentar lagi akan dijelaskan sumber ambilan tafsir bagi ayat-ayat jenis yang kedua ini. इस लिहाज से तफसीर कुरान के कुल 6 मआखिद है. Melihat daripada aspek ini terdapat 6 sumber ambilan tafsir. Ingat, ini untuk ayat-ayat yang diistimbatkan daripadanya asrar, ma'arif, hukum hakam dan seumpamanya. Maka ada 6 sumber ambilan tafsir. Yang pertama, 6 sumber ambilan tafsir. Yang pertama, Quranul Karim. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Yang ketiga, athar sahabat. Yang ketiga, athar sahabat. Yang keempat, athar tabi'in. Yang kelima, bahasa Arab. Dan yang keenam, akal yang sejahtera. Ada berapa? Ma'akhidu tafsiril Quran. Ada 6 sumber ataupun madhanul tafsir, sumber ambilan tafsir. Pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, ahadith Nabi SAW. Yang ketiga, athar sahabat. Yang keempat, athar tabi'in. Yang kelima, bahasa Arab. Yang keenam, akal yang sejahtera. Berikut akan dijelaskan dengan sedikit perincian berkaitan setiap satu daripada 6 sumber ambilan tafsir yang telah disebutkan. Maka setelah ini Mufti Taqi telah menjelaskan setiap satu daripada sumber-sumber ambilan bagi ilmu tafsir. Okey. Saya nak sebut, saya ingin sebutkan, kan kita ada 6 dan kita tidak dapat menyebut secara terperinci ke-6 tersebut pada pagi ini. Tetapi saya nak baca yang nombor 5 dan nombor 6, sebab dia pendek sedikit. Nombor 5, nombor 6, iaitu sumber ambilan tafsir jenis ataupun bahagian bahasa Arab dan juga akal yang sejahtera. Kita tengok.
पीछे बताया जा चुका है कि कुरान करीम की जिस आयत का मफहूम बदीही तौर पर वाज़ेह हो और जिसके मफहूम में कोई उलझन, इश्तिबाह या इबहाम व इजमाल ना हो और ना उससे समझने के लिए किसी तारीखी पसी मंज़र को जानने की ज़रूरत हो, वहाँ तो अरबी लुगत ही तफसीर का वाहिद मअख़ज़ ही। लेकिन जहाँ कोई इबहाम व इजमाल या पाया जा रहा हो या जो आयत किसी वाक़िअती पस मंज़र से वाबस्ता हो या उससे फ़िक़ही अहकाम मुस्तंबत किए जा रहे हो, वहाँ महज लुगत की बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में तफसीर की असल बुनियाद तो खुद कुरान करीम, सुन्नत नबविया और आथार सहाबा व ताबिईन पर होगी। लेकिन उन मआखिर के बाज़ लुगत अरब को भी सामने रखा जाएगा। उसकी वजह यह है कि अरबी ज़ुबान एक वसी ज़बान ही और उसमें एक एक लफ्ज़ कई मानों के लिए इस्तेमाल होता है। Telah diberitahu sebelum ini mana-mana ayat Al-Quran yang maksud dan maknanya jelas dan tiada sebarang kekeliruan, ibham dan ijmal di dalam ayat tersebut, dan ayat-ayat yang untuk memahaminya tidak perlu disorot tarikh dan sejarah, maka ayat-ayat yang seperti ini sumber tafsirnya satu, yaitu bahasa, kemahiran bahasa. Tetapi ayat-ayat yang mempunyai ibham, ijmal, ataupun ayat-ayat yang terikat dengan sejarah dan asbabun nuzul, ataupun ayat-ayat yang diistimbatkan daripadanya hukum hakam, maka ayat-ayat seperti ini tidak memadai dengan kemahiran bahasa sahaja. Ayat-ayat yang seperti ini asas kepada tafsirannya Al-Quran sendiri, hadis Nabi, asar sahabat dan tabi'in. Pun begitu, setelah mengambil daripada sumber-sumber tersebut, kemahiran bahasa Arab perlu diambil berat juga, kerana bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang begitu luas. Di dalam bahasa Arab terdapat lafaz-lafaz yang digunakan untuk pelbagai makna, dan terkadang satu ayat memiliki pelbagai makna. Jadi beliau menyebut, walaupun kita kata sumber ambilannya Al-Quran, hadis, asar sahabat, tetapi mestilah kena tahu bahasa Arab. Sebab hadis itu kan dalam bahasa Arab, ayat Quran lain pun bahasa Arab juga.
asar tabi'in pun bahasa Arab juga. Jadi bahasa Arab tu memang asas yang tak boleh lari. Tak boleh lari. Dalam ayat-ayat mana-mana pun bahasa Arab tu memang basic, memang asas. Cuma sumber ambilan tambahan, itu yang disebutkan tadi. Sumber ambilan tambahan iaitu daripada Al-Quran sendiri, daripada hadis Nabi, daripada perkataan tabi'in, dan daripada perkataan sahabat. Lihada صرف لغات کی بنیاد پر ان میں سے کوئی مفہوم معین کرنا مغالطوں کا سبب اسی بنا پر بعض حضرات نے مطلق لغت کا مستقل مآخذ ماننے سے ہی انکار کیا ہے، بلکہ امام محمد کی طرف یہ قول منسوب ہی کہ وہ لغت کی در قرآن کریم کی تفسیر کو مکروہ قرار دیتے ہیں تھے، لیکن علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد تفسیر میں لغت کو بالکلیہ نظر انداز کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ کسی آیت کے ظاہر اور متبادر معنی کو چھوڑ کر ایسی معنی بیان کرنا ممنوع ہے جو قلیل الاستعمال اور دو رزکار لغوی تحقیقات پر مبنی ہو۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم عرب کے عام محاورت کے مطابق نازل ہوا، لہذا جن جگہ قرآن و سنت یا آثار صحابت میں کسی لفظ کی تفسیر موجود نہ ہو، وہاں آیت کی وہ تفسیر کی جائے گی جو اہل عرب کے عمومی محاورت میں متبادل طور پر سمجھی جاتی ہو۔ ایسی مواقع پر اشعار عرب سے استدلال کر کے کوئی ایسی قلیل الاستعمال معنی بیان کرنا بالکل غلط ہو جو لغات کی کتابوں میں تو لکھے ہوئے ہیں لیکن عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتے۔ Ini penting nih. Ini penting untuk kita faham sumber ambilan tafsir. Oleh kerana itu, semata-mata kemahiran bahasa dijadikan sebagai perantaraan untuk menjelaskan kefahaman bagi sesebuah ayat merupakan suatu kesalahan akademik. Oleh kerana itu, sebahagian ulama mengingkari frasa kenyataan yang berbunyi semata-mata bahasa Arab adalah sumber yang tersendiri untuk mengetahui tafsir. Jadi kenyataan yang menyatakan, yang berbunyi untuk tahu makna sesebuah ayat ataupun untuk mengetahui makna Al-Quran semata-mata bahasa sudah memadai, maka frasa ini diingkari oleh ulama. Bahkan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dinukilkan daripada beliau bahawasanya beliau telah berkata, beliau telah menghukum adalah dilarang daripada menjadikan bahasa sebagai sumber, menjadikan bahasa sebagai sumber tafsir. Ini dinukilkan daripada Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Tetapi Al-Imam Zarkashi telah berkata, bukanlah maksud beliau bahasa Arab tidak diambil kira
ketika mentafsirkan sesebuah ayat. Itu bukan maksud beliau. Bahkan maksud beliau ialah meninggalkan makna yang zahir, yang difahami secara spontan daripada sesebuah ayat, kemudian mentafsirkan ayat tersebut dengan makna-makna yang kurang digunakan. Yang kurang digunakan. Bahkan ketika mentafsirkan Al-Quran, hendaklah mentafsirkannya dengan makna-makna dan penggunaan yang digunakan secara meluas di dalam muhawarah orang Arab ketika ayat Al-Quran diturunkan. Ketika ayat Quran diturunkan, justru mana-mana tempat di dalam Al-Quran yang tidak ditemui tafsirannya daripada ayat Al-Quran, daripada hadis dan juga perkataan sahabat, maka ayat-ayat tersebut hendaklah ditafsirkan bertepatan dengan makna yang digunakan di dalam muhawarah penggunaan biasa oleh orang-orang Arab ketika ayat itu diturunkan. Ayat-ayat seperti ini mentafsirkan ayat-ayat seperti ini dengan mengambil makna-makna yang jarang-jarang digunakan, dan makna-makna tersebut hanya digunakan dalam syair-syair Arab sahaja, yang hanya ditulis di dalam buku dan kitab tetapi tiada penggunaan dalam seharian. Maka mentafsirkan Al-Quran dengan makna-makna seperti ini adalah suatu kesilapan dan kesalahan. Okey? Dia bagi contoh di sini. Ini penting kaedah ini. उसको एक वाज़ेह मिसाल से समझे। कुरान करीम में इरशाद है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने पानी की फरमाइश की तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वद्रिब बिअसाकल हजर। ये जुमला किसी ज़बान जानने वाले के सामने बोला जाएगा, वो सराहतन उसका यही मतलब समझेगा कि लाठी को पत्थर पर मारने का हुक्म दिया जा रहा है। चुनाचे उस जुमले के कि यही तफसीर सही और मुअतबर है, लेकिन सर सैयद अहमद खान साहिब ने लुगात की दोराज कर हवालों को बुनियाद पर यह दावा किया कि उस जुमला का मतलब यही कि लाठी के सहारे उस चट्टान पर चलो, उसमें इद्रिब के माना मार के बजाय चलो और अल हजर के माना पट्टार के बजाय चट्टान बयान करना एक ऐसी ज़बरदस्ती है जिसकी तायद में अगर लुग़त की किताबों का कोई एक आड़ा हवाला मिल भी जाए तो आम मुहावरत अरब उसको उसके बिल्कुल या तरदीद करते हैं। Ini terakhir. Jadi di sini ada orang mentafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan bahasa-bahasa ataupun makna-makna bagi sesebuah ayat ataupun bagi sesebuah kalimah. Makna tersebut jarang digunakan untuk kalimah itu. Jadi penggunaan ataupun cubaan tafsir dengan cara seperti ini adalah salah. Beliau bagi contoh. Beliau bagi contoh. Tafsiran yang dilakukan oleh Sir Syed Ahmad Khan. Ini kalau kat India terkenal lah. Dia ini seperti golongan yang menggerakkan
reformis, mendakwalah, menggerakkan reformis modernis. Jadi beliau bagi contoh ayat wadrib bi'asakal hajar. Ayat ni beliau mengatakan ayat ini kalau kita baca dan orang yang mempunyai kemahiran bahasa Arab, maknanya jelas. Apa makna wadrib bi'asakal hajar? Perintah Allah kepada Nabi Musa, ambil tongkatmu, pukul dengannya akan batu. Mudah, jelas. Tetapi orang panggil Sir Sayyid Ahmad Khan Aligarh, dia ini terkenal lah, orang yang mana banyak pemikiran yang songsang, dan mereka ini golongan rationalism, yang antara asas pemikirannya menolak mukjizat. Dia payah nak faham ayat-ayat tentang mukjizat, sebab mereka seolah-olahnya otak saintifik. Jadi mana-mana ayat-ayat mukjizat yang macam pelik, macam contohnya ketuk tongkat dekat batu terbit air, ataupun dalam kisah ini bagi dia pelik. Apa faedah ambil tongkat pukul batu? Bukan boleh jadi apa-apa bukan batu. Jadi dia terjemahkan ayat ini dengan apa? Dengan makna yang sesuai dengan pemikiran dia, yang mengingkari mukjizat. Mukjizat maksudnya mengingkari cerita-cerita yang zahirnya bertentangan dengan adat. Jadi bila ada ayat-ayat yang seperti itu, dia akan tafsirkan dengan makna yang lain. Maka kata Mufti Taqi Osmani, kalau kita baca idrib dalam bahasa Arab maknanya pukul, asa maknanya tongkat, hajar maknanya batu. Tetapi Sir Sayyid Ahmad Khan ni, dia bersandarkan kepada tafsiran yang ganjil, telah apa? Telah tafsirkan idrib bi'asakal hajar. Apa dia? Dia kata ke sahare us catan percelo. Dia kata maksud idrib bi'asakal hajar, maksudlah tongkat kamu tu kamu sandarkan dekat batu. Itu makna dia. Idrib yang asal makna idrib ni marna maksudnya pukul. Tapi beliau terjemahkan dengan makna sandarkan, letakkan. Jadi patar tu batu kecil, catan batu besar. Jadi dia tafsirkan macam tu. Dia sakhrah kalau bahasa Arab, batu besar, catan tu, catan itu sakhrah. Ini hajar, batu kecil. Jadi dia tercuba untuk apa? Dia pesongkan makna itu dengan penggunaan yang jarang digunakan. Beliau kata idrib ini ada dalam bahasa Arab maknanya sandar. Jadi sandarlah, letaklah. Tapi hakikatnya beliau ini bukan orang yang pandai bahasa Arab pun. Bukan pandai pun bahasa Arab. Jadi dia terpalit dengan pemikiran menolak mukjizat. Ada golongan seperti ini yang menyebabkan bila dia baca ayat Al-Quran, bila dia bertemu dengan ayat-ayat seperti ini, dia menghadapi masalah. Kita tak ada masalah nak faham ayat mukjizat. Mudah saja untuk faham ayat mukjizat. Kita asaskan kepada akidah Allah mampu melakukan apa yang dia mahu. Khalas. Allah mampu melakukan apa sahaja yang dia mahukan. Okey? Jadi ini penjelasan tentang sumber ambilan tafsir yang nombor 5, iaitu bahasa Arab. Semuanya ada 6, tapi yang saya sempat baca pagi ini secara panjang lebar adalah sumber ambilan yang nombor 6, nombor 5, iaitu
bahasa Arab. InsyaAllah pada waktu-waktu yang lain, kalau ada kesempatan, kita akan baca lagi perincian berkaitan dengan ke-6 sumber ambilan tersebut yang berbaki 5. Okey? Jadi setelah di hadapan kita telah dibentangkan apakah ma'akhiz, apakah apa? Apakah ma'akhiz, apakah sumber ambilan bagi tafsir, maka kita baca semula dalam kitab ini. Ada perkara menarik yang kita ingin kaitkan dengan apa yang kita telah bacakan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Saya ingatkan balik kitab tafsir Jalalain ni, tafsirannya ringkas. Kalau kita nak cari tafsiran panjang lebar, bukan Jalalain. Jalalain bukan tempatnya. Kitab tafsir Jalalain ini dijadikan kitab silibus dalam pengajian tafsir. Kita kena faham, ada kitab yang dimasukkan dalam muqarrar pengajian dan ada kitab untuk mutalaah. Kitab tafsir Jalalain ini bila dia dimasukkan dalam muqarrar pengajian, dan ada juga yang memasukkan selepas Jalalain, bukan ada juga, memang dalam sistem Deobandi, kitab tafsir yang kedua yang akan dimasukkan dalam muqarrar pengajian adalah tafsir Baydawi. Bila kitab ini dimasukkan dalam silibus pengajian, tujuannya membentuk malakah dalam tafsir. Sebab kita belajar daripada kitab tafsir ini adalah kaedah untuk tafsir. Kita tak nak orang mentafsirkan Al-Quran bercakap tentang tadabbur. Dia bercakap apa yang ada di otak dia, apa yang terlintas di pemikirannya, tanpa ada asas disiplin ilmu tafsir ataupun disiplin ulumul Quran. Jadi lebih baik kita ikat tafsir kita dengan qawaid, dengan bahasa Arab, dengan tafsiran yang muktabar. Jadi tak boleh satu orang dia nak bina ilmu tafsir dia tanpa asas seperti ini. Sebab itu tafsir Jalalain ini ringkas je. Kalau nak cari tafsir yang panjang, surah Fatihah 1 jilid, ada kitab besar. Tetapi sebagai pelajar yang belum melalui pembinaan asas untuk memahami ilmu tafsir, maka tak sesuai untuk dia baca yang besar tersebut. Dia perlu tahu kenapa. Jadi sebab itu saya sebut sebelum ini, kitab tafsir Jalalain, kita perlu tanya soalan kenapa. Okey? Mengapa sekarang mentafsirkan dengan tafsiran seperti ini? Biasakan dengan soalan kenapa. Sebab jawapan bagi kenapa itulah kaedah yang menjelaskan kita faktor
ditafsirkan ayat-ayat dengan tafsiran-tafsiran seperti ini. Jadi bila soalan kenapa dan mengapa itu ditanya, maka dia akan membentuk dalam otak kita ni suatu garis panduan yang mana jiwa kita ataupun pemikiran kita ketika membaca Al-Quran didisiplinkan dengan kaedah tersebut. Jadi barulah dipanggil tafsiran yang terarah dan terpandu, bukan hanya lintasan hati sahaja. Kita belum sampai lagi tahap mentafsir berdasarkan lintasan dan ilhaman. Memang ada, bukan kita nafikan. Seperti mana Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika mentafsir Al-Quran, dia pegang Quran je, pegang Quran kat tangan, tafsir. Tetapi kita perlu tahu beliau mentafsirkan dengan kaedah seperti itu setelah cukup terisi khalfiyat ilmu, maka barulah boleh tafsir dengan lughahnya, dengan rujukan tafsir-tafsir yang lainnya, dengan hadis Nabi, dengan ayat Quran yang lain. Kemudian barulah beliau bentangkan tafsir tersebut. Maka sekali lagi kita ingatkan, itulah maksud daripada kita mempelajari tafsir Jalalain. Oleh kerana itu, kita cuba fokuskan kepada kaedah-kaedah ulumul Quran sepanjang pembacaan kita daripada surah Ibrahim. Dan bukan maksud kita surah Ibrahim semata-mata, tetapi kaedah-kaedah yang diaplikasikan ketika membaca surah ini kita boleh gunakan insya-Allah di dalam surah-surah yang lain. Okey? Semalam saya tak baca tafsir Jalalain, kita baca tafsir Fakhruddin Razi daripada ayat yang saya baru bacakan tadi. Jadi hari ini kita nak baca balik kitab ini. Wa qala Musa, tengok. Wa qala Musa liqaumihi. Wa qala Musa liqaumihi. Nampak? Imam Sayuti telah takdirkan liqaumihi. Wa qala Musa liqaumihi. Takdirkan begitu. Kenapa? Tanya soalan tu. Kenapa? Sebab qala ini adalah terjemahannya telah berkata. Kemudian ayat yang seterusnya, in takfuru, sekiranya kamu kufur. Sekiranya kamu kufur. Jadi kamu tu siapa? Mestilah ada mukhatabnya. Bila disebut ada ayat yang mana satu orang itu dia berkata tanpa ada mukhatabnya. Ada ayat yang satu orang mengucapkan sesuatu perkataan yang berbentuk khitab, tuju cakap. Maka siapakah mukhatabnya? Maka ditakdirkanlah di dalam tafsir mukhatabnya adalah kaumnya. Nabi Musa bukan bercakap dengan pokok, bukan bercakap dengan malaikat. Nabi Musa bercakap kepada kaumnya. Dan sebenarnya saya rasa dalam masalah mukhatab kepada perkataan Nabi Musa ini tiada perselisihan ulama. Sebab kalau kita melihat siap pembawaan ayat, kita memang dapat tahu dah mukhatab bagi ayat in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, mukhatabnya adalah siapa? Mukhatabnya adalah kaum Nabi Musa. Nampak? Dan inilah juga sebab liqaumihi itu dihazafkan. Liqaumihi itu dihazafkan. Sebab apa dihazafkan? Dihazafkan walaupun tidak disebutkan liqaumihi, sudah diketahui siapakah yang dikhitabkan dengan perkataan in takfur. Ingat balik dalam ilmu balaghah antara sebab-sebab hazaf lil ilmi bil mahdzuf, kerana mahzuf itu dapat diketahui walaupun tanpa menyebutnya, tetapi bila dalam tafsir dizahirkan balik. Nampak tak? Itu kaedahnya.
Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Wa qala Musa, perkataan Nabi Musa ini dalam Hasyiah menyebut beliau telah ucapkan setelah melihat. Ini tafsiran sebagian ulama. Apabila Nabi Musa melihat keras kepala, kedegilan daripada kaumnya, bila didakwah diingatkan tentang nikmat-nikmat, melihat mereka berterus-terusan dengan kedegilan, maka Nabi Musa telah meluahkan perkataan ini, in takfuru antum wa man fil ardi jami'ah. Di dalam ayat ini Nabi Musa menjelaskan tentang sifat istighna'nya Allah dan sifat qayyum, qaimun binafsihinya Allah Ta'ala. Jadi ayat ini bukan hanya relevan ditujukan kepada Bani Israel, tetapi relevan digunakan hatta kepada manusia yang engkar sampai hari kiamat. Diberitahu kepada mereka semua yang engkar, kalau kamu ini kufur, in takfuru antum wa man fil ardi jami'ah, kamu kufur dan semua yang ada atas muka bumi ini kufur. Dalam tafsir Baydawi ditafsirkan wa man fil ardi jami'ah minats thaqalain, daripada jin dan manusia. Sebab yang makhluk-makhluk yang ada ihtimal kufur ni dua je. Pertama manusia, yang kedua jin. Jadi kalau ditakdirkan, kita boleh cakap dengan ayat takdir macam tu. Dalam hadis Qudsi pun ada. Kita boleh cakap dengan ayat takdir macam tu. Sebab apa? Sebab kalau dikatakan wa man fil ardi jami'a tu termasuk Nabi pun, kalau diandaikan, ini dipanggil ayat fardiyah. Boleh tak disebut ayat fardiyah seperti itu? Jadi boleh. Kalau kamu dan semua yang ada atas muka bumi ini, pada ketika ini, mungkin pada zaman Nabi Musa ada Nabi lain, diandaikan kalau tak ada satu orang pun yang beriman, sedikit pun tidak mengurangkan kurniaan Allah, tidak mengurangkan kemuliaan Allah. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyun min khalqihi. Ditafsirkan di sini, maka ingat, sesungguhnya Allah itu maha kaya daripada makhluk ciptaannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha terpuji pada apa yang dia telah lakukan kepada mereka. Semalam saya dah terangkan tentang makna laghaniyun dengan makna hamid, dan apa perkaitan antara ghani dan juga hamid. Apa perkaitan antara ghani dan apa perkaitan pada hamid. Okey. Seterusnya, alam ya'tikum istifham taqriri. Alam ya'tikum ini istifham taqrir. Kita belajar dalam ilmu balaghah, jadi nak faham apa maksud istifham taqriri, istifham ingkari, istifham dengan makna istifham, istifham dengan makna ta'ajjub. Ini adalah dipelajari dalam ilmu balaghah. Dia ada istifham hakiki. Istifham ni terjemahan dia bertanya. Istifham hakiki adalah apabila apa? Satu orang dia tak tahu dan dia mengeluarkan persoalan itu, pertanyaan itu untuk dia tahu. Itu dipanggil istifham hakiki. Berapa umur kamu? Berapa umur kamu? Dia memang tak tahu umur orang tu berapa, lalu dia tanya soalan tu. Itu dipanggil istifham hakiki. Ada juga istifham takriri. Istifham takriri ni dia dah tahu
Dia bukan keluarkan soalan pertanyaan tu untuk tahu, tetapi untuk mengesahkan, untuk mengisbatkan lagi fakta tersebut. Contohnya, bukankah semalam kamu yang datang lambat? Bukankah semalam saya dah bagi tahu? Kan ayat dia macam tu. Bukankah semalam saya dah bagi tahu? Jadi takkanlah dia tak tahu dia dah bagi tahu ke belum? Dia dah tahu. Kenapa dia sebut ayat bukankah saya dah bagi tahu semalam? Jadi istifham itu dipanggil takriri, untuk dia nak apa? Untuk dia nak minta pengakuan daripada orang yang ditanya itu. Orang tu kata, ya cikgu dah bagi tahu. Itu dipanggil istifham untuk takrir, untuk isbatkan perkara yang ditanya itu, bukan untuk tahu. Dia dah tahu. Itu dipanggil istifham takriri. Ada juga istifham ingkari. Ada istifham ingkari. Jadi ayatnya ayat macam tanya, tapi dia sedang ingkar. Dia sedang ingkar pada perkara yang ditanya tersebut, yang dibawa huruf istifham. Kamu buat lagi? Kamu buat lagi? Ayatnya ayat tanya kan? Dia memang nampak orang tu buat. Dia nak tanya apa lagi? Kalau kamu buat ke? Kamu yang buat ke? Itu istifham hakiki. Kamu buat lagi? Dah cakap banyak kali, kamu buat lagi. Itu dipanggil dia ingkar. Dia ingkar atas perbuatan orang tu buat lagi. Bukan dia nak tanya, bukan dia nak takrir, tapi dia nak ingkar, menyatakan keingkaran atas perbuatan orang tersebut. Itu dipanggil istifham ingkari. Ada juga istifham dengan makna ta'ajub. Ta'ajub, dia sebut ayat tanya tu ayat pertanyaan, tapi untuk melahirkan rasa ta'ajub. Oh, dia yang buat ni. Oh, dia yang buat ni. Hebat kan? Jadi itu dipanggil istifham ta'ajub. Jadi ayat di sini adalah istifham takriri. Sebab apa? Nabi Musa dah tahu. Nabi Musa sudah tahu tentang apa yang beliau sebutkan. Bukan Nabi Musa tak tahu. Berita tentang umat-umat yang terdahulu telah sampai kepada Bani Israel. Nabi Musa lah yang bagi tahu kepada mereka. Jadi maknanya, sebab itu istifham di sini tidak bolehlah dikatakan istifham hakiki. Istifham hakiki hanya dibuat oleh orang yang jahil pada perkara yang ditanya. Sedangkan Nabi Musa bukan jahil pada perkara yang ditanya. Ini pun salah satu daripada kerja ketika belajar tafsir, menentukan huruf-huruf istifham. Apa makna di sebalik huruf istifham tersebut? Sebab macam contoh kan, alam ya'tikum didatangkan dengan huruf istifham. Tetapi kita masa baca ayat Quran, ketika baca tafsir, cuba tengok, cuba jenguk istifham yang ada pada ayat, sesebuah ayat, istifham jenis apa. Sebenarnya kalau kita selalu baca tafsir, kita akan boleh tentu sendiri. Kita boleh tentukan sendiri istifham dalam ayat ni istifham takriri, istifham dalam ayat ni istifham kita boleh buat sendiri. Macam mana kita boleh buat? Dengan kita biasa membaca tafsiran ulama. Bila kita baca tafsiran ulama, kita dah boleh nampak tempat-tempat mana yang kita boleh kata ini istifham takriri, tempat mana pula yang kita boleh kata ini istifham ingkari. Jadi ini kata Nabi Musa kepada Bani Israel, alam ya'tikum istifham takriri, naba'ul ladzina min qablikum, bukankah telah datang kepada kamu, wahai Bani Israel, berita tentang orang-orang yang sebelum kamu. Semalam kita dah ingatkan, salah satu daripada uslub dakwah para nabi mengingatkan kaumnya kisah-kisah orang yang terdahulu. Sekaligus inilah juga uslub dakwah bagi kita zaman ini. Sama. Ini uslub dakwah para nabi.
Bukan sahaja uslub dakwah para nabi, ini adalah uslub Al-Quran. Jadi jangan kita tinggalkan uslub tersebut ketika memberi tazkirah, ketika memberi dakwah. Kerana sudah tentulah uslub ini adalah uslub yang tinggi, yang mempunyai kelebihan dalam mengubah manusia. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Berita-berita orang yang sebelum kamu, wahai Bani Israel. Siapa orang yang sebelum kamu? Qaumi. Jadi qaumi ni kita boleh i'rab jadi badal, kita boleh i'rab jadi ataf bayan. Qaumi ni i'rab jadi apa? Badal. Badal kepada apa? Badal kepada alladzina. Badal kepada apa? Badal kepada alladzina. Qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Ini perkara yang saya pun tak tahu jawapan dia. Saya pun tidak tahu jawapan dia, tapi kita tengok. Cuba tengok penggunaan yang digunakan di sini. Qaum Nuh. Qaum Nuh. Ad ni, Ad, perkataan Ad dan Samud. Kita tinggalkan dulu tafsir, kita tengok ayat ni. Qaum Nuhin wa 'adin wa Thamud. 3 ayat. Tiga kaum disebutkan. Kaum Nuh maksudnya kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh. Kemudian kaum Ad, kaum Samud. Kaum Nabi Nuh, dia punya idhafat kaum Nuh. Nampak? Kaum Nuh. Tapi kaum Ad ini diidhafat, dipanggil idhafat al-musamma kepada isim. Kaum Ad maksudnya kaum yang bernama Ad. Ini dipanggil apa dalam ilmu balaghah? Idhafatul musamma ila ismihi. Qaum Ad wa ila 'adin akhahum huda. Qaum Samud maksudnya apa? Qaum Samud maksudnya idhafat isim kepada musamma. Jadi cuma kaum Nuh, kaum Nuh dia bukan apa? Idhafat isim kepada musamma, bukan. Kaum Nuh ini kita nak kata apa? Mungkin kita kata idhafat kul ilal juz, idhafat kul ilal ba'. Jadi Nabi Nuh sebahagian daripada kaumnya. Jadi tafsir Jalalain dia zahirkan balik. Kaum Nuh wa 'adin. Dalam tafsir Jalalain dizahirkan kaum 'adin ay qaum Hud. Samud qaum Salih. Qaum Salih. Cara nak i'rab ayat ini sama ada kita kata macam ni. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin. Jadi wa 'adin ni dia ini kita atafkan kepada kaum, bukan atafkan kepada Ad. Okey? Adin ni kita atafkan kepada kaum, bukan atafkan kepada Nuh. Jadi kalau kita atafkan begitu, dia tak jadilah macam saya sebut tadi. Tidak jadilah idhafat musamma kepada isimnya. Contohnya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur, masjid itu namanya Nur. Itu dipanggil idhafat musamma kepada isim. Di sini zahirnya Ad dan Samud itu, perkataan itu diatafkan kepada kaum. Jadi bila diatafkan kepada kaum, kita terjemah macam ni. Kita zahirkan maknanya begini. Bukankah
telah sampai kepada kamu berita kaum Nuh, Ad dan berita Samud. Berita Ad dan berita Samud. Jadi Ad dan Samud itu tidak disebutkan nama Nabi mereka dalam ayat ini. Tetapi kaum Nabi Nuh tidak disebutkan nama kaum tersebut. Tidak disebutkan nama kaum tersebut. Disebutkan nama Nabi. Kaum Ad dan Samud tidak disebutkan nama Nabi, disebutkan nama kaum. Apa rahsia dia? Nak tahu juga ni. Apa rahsia dia penggunaan seperti ini? Bukan dalam ayat ni je, ayat yang lain pun sama. Kita tak akan jumpa dalam ayat Al-Quran apakah nama bagi kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Ad ada, kaum Nabi Hud Ad, kaum Nabi Saleh Samud, kaum Nabi Shu'aib Aikah ataupun Madian, kaum Nabi Musa Bani Israel. Tetapi kaum Nabi Nuh dalam Quran hanya sebut kaum Nuh bas, macam tu je, kaum Nuh tanpa disebut namanya. Contohnya kan, kadzabat qaum Nuhinil mursalin idh qala lahum Nuhun ala tattaqun. Kaum Nabi Nuh disebut dalam Quran kaum Nuh, tak disebut nama. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Untuk kaum Nabi Hud disebut wa ila 'adin akhahum huda wa ila thamuda akhahum salihah. Kadzabat 'adunil mursalin. Kadzabat 'adunil mursalin. Maka sudah tentu ada sir ataupun ada latifah. Ada latifah dalam perbezaan menyebut seperti ini di dalam Al-Quran yang kita jumpa berulang-ulang kali. Yang kita jumpa berulang-ulang kali. Kaum Nabi Nuh tak disebut namanya. Kaum Nabi-Nabi yang lain sebahagiannya disebutkan namanya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa 'adin wa Thamud. Saya tak dapat jawab soalan tu. Nanti kita cari apa dia punya sirnya. Walladzina min ba'dihim, tadi i'rabnya qaum Nuh wa 'ad wa Thamud. Qaum Nuh, 'ad dan Thamud itu dia adalah badal ataupun ataf bayan. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah likatharatihim. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah, ini pun telah dibahaskan semalam. Boleh tengok balik ayat walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Siapa yang ada hasyiah Kamalin boleh tengok perbahasan tentang i'rabnya. Walladzina min ba'dihim ini ada dua tafsiran asasnya. Pertama, walladzina min ba'dihim, waw itu waw ataf. Yang kedua, waw itu waw istinaf. Jadi kalau kita i'rab dia sebagai waw itu waw ataf, maka alladzina min ba'dihim ni ataf kepada jumlah. Jumlah apa? Dia ataf kepada jumlah alladzina min qablikum, ataupun
Dia ataf kepada qaum Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim. Ataf kat situ. Kalau kita kata waw itu waw istinaf, jumlah walladzina min ba'dihim itu mubtada, la ya'lamuhum illa Allah itu khabar. Jadi bila kita i'rab yang begitu, jumlah ini dipanggil jumlah mu'taridah. Kalau kita jadikan dia sebagai waw istinaf. Kalau kita jadikan waw itu waw ataf, seperti mana saya sebutkan tadi, la ya'lamuhum illallah akan jadi jumlah mu'taridah. Akan jadi jumlah mu'taridah. Ini kena ingat balik kawaid i'rab dalam tafsir. Saya dah baca dah dulu daripada kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran. Apakah kaedah dalam menerangkan ihtimal-ihtimal i'rab dalam ayat Al-Quran? Dia ada kaedah dia. Tapi kaedah dia paling asas, jangan bawa ihtimal yang terlalu baik bagi tafsiran Al-Quran. Tapi kalau ada pelbagai ihtimal, ketika tafsir sebut semua sekali. Ihtimal itu dia sekata ataupun setara sahaja, maka sebut semua sekali. Cuma dalam banyak-banyak ihtimal itu ada ihtimal yang lebih baik. Walaupun ada 2-3 i'rab yang boleh diihtimalkan, tetapi kalau kita i'rab dengan ini lagi bagus. Jadi walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah likathratihim. Likathratihim. Okey, kita tengok perkataan Jalalain likathratihim. Likathratihim ini adalah bayan, menerangkan kenapakah golongan-golongan yang datang selepas kaum 'Ad, kaum Nuh, kaum Samud ini tidak mengetahui tentang mereka ini melainkan Allah. Melainkan Allah. La ya'lamuhum, hum ini, perkataan hum, kalau kita i'rabkan dia sebagai waw itu waw ataf, maka la ya'lamuhum illallah ini, hum ni kembali kepada semua sekali. 'Ad, Samud walladzina min ba'dihim. Kalau kita i'rabkan dia sebagai waw istinaf, la ya'lamuhum, hum tu kembali kepada walladzina min ba'dihim. Ini pun satu kerja juga bila belajar tafsir, menjelaskan marja' dhamir. Ingat balik bila kita nak tafsir, kena selesaikan dulu struktur ayat. Dia punya marja' dhamir, kat mana mubtada', mana khabar, mana. Selesaikan dulu struktur ayat, baru terangkan. Kalau kita pun tak tahu hujung pangkal ayat, macam mana kita boleh tafsir ayat tersebut? Sebab itu, bila baca tafsir tidak kena sebut dulu dia punya i'rab. Jadi mereka yang belum belajar bahasa Arab boleh belajar bahasa Arab. Kerana untuk betul-betul memahami Al-Quran dengan erti kata sebenar, maka bahasa Arab sangat diperlukan. Okey. Likasratihim, ditafsirkan likasratihim. Likasratihim ni nak menerangkan kenapa disebutkan dalam ayat ni la ya'lamuhum illallah. Kenapa? Likasratihim, kerana mereka itu begitu banyak. Mereka-mereka yang datang selepas kaum 'Ad, kaum Nuh, kaum Samud ni banyak, tidak mengetahui akan mereka itu melainkan Allah. Kalau kita rajin buka tafsir lain, kita akan nampak kelebihan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ni, apa-apa yang beliau tafsirkan sebenarnya beliau memilih daripada beberapa tafsiran. Contohnya kan macam ayat ni, la ya'lamuhum illallah, ada 2 tafsiran. Semalam saya dah baca petik daripada tafsir apa? Tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Apa maksud la ya'lamuhum illallah? La ya'lamuhum illallah. Ada yang mentafsirkan la ya'lamuhum illallah, tidak mengetahui tentang umur mereka, tidak mengetahui tentang sifat-sifat mereka. Itu satu tafsiran. Satu lagi tafsiran, tidak mengetahui akan mereka tu maksudnya la ya'lamu zawatahu, tidak mengetahui zat mereka itu. Satu, tidak mengetahui sifat, perincian kehidupan. Yang kedua, la ya'lamu
la ya'lamuhum la ya'lamu awsafahum. Satu lagi, la ya'lamuhum la ya'lamu zawatahum. Tidak mengetahui zat mereka itu, siapa mereka. Zat itu maksudnya siapa mereka, melainkan Allah. Maka tafsir Jalalain telah tafsirkan berdasarkan mentarjihkan daripada salah satu daripada dua tafsir tadi. Sebab apa tidak mengetahui akan mereka itu melainkan Allah? Sebab mereka ni banyak. Mereka ni banyak. Nak sampai kepada kaum Ad tu, antara kamu, wahai kaum Nabi Bani Israel, nak sampai ke sana tu banyak. Banyak. Dan punca ditarjihkan tafsir ini kerana ada riwayat. Ini yang faedah saya sebut tadi itu sumber tafsir. Sebab Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bila baca ayat ni, bila baca ayat ini, beliau kata kadzaban nasabun, berdustalah orang-orang ahli nasab. Apa maksud berdusta? Bila mereka cuba untuk memperincikan silsilah semua bangsa sampai ke atas, sedangkan Allah mengatakan la ya'lamuhum illallah. Jadi macam mana mereka boleh perincikan, tahu dia punya zat-zatnya, sebut nama fulan fulan fulan, sedangkan Allah sebut la ya'lamuhum illallah. Kadzaba an-nasabun. Nampak tak? Jadi rupa-rupanya tafsir Jalalain ini ada dua tafsir tentang ayat ni. Beliau pilih satu sebab tafsiran ini lebih muafik dengan asar sahabat. Tafsiran ini lebih muafik dengan asar sahabat, iaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nampak tak? Ini caranya. Sebab itu kita akan tanya soalan, kenapa ditafsirkan dengan likasratihim? Bila cek kitab tafsir besar, rupanya dalam ayat ini ada beberapa tafsiran yang dipilih oleh Jalalain ini mempunyai sudut-sudut tarjih tertentu. Okey. Likasratihim ja'atuhum rusuluhum bil bayinat. Ja'atuhum rusuluhum bil bayinat. Ja'atuhum rusuluhum bil bayinat ni, dia boleh di'irabkan sebagai badal ataupun mufassir. Mufassarnya, mubdal minhunya apa? Naba'ul ladzina min qablikum. Naba'ul ladzina min qablikum itu adalah mubdal minhu. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, ini adalah badal. Tapi dalam syarah tafsir dia tak sebut badal, dia sebut mufassar minhu. Mufassir dengan mufassar. Telah datang, bukankah telah datang berita orang-orang yang terdahulu kepada kamu? Berita tu berita apa? Ini beritanya ja'atuhum rusuluhum. Nampak tak? Jadi ja'atuhum rusuluhum ini kita i'rabkan dia sebagai mufassir. Dia tafsirkan apakah yang disebut secara ijmal. Ayat sebelum ini kata, bukankah telah datang kepada kamu berita orang-orang yang sebelum kamu, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang yang datang selepas mereka tidak mengetahui tentang mereka melainkan Allah. Berita mereka tu apa dia yang datang kepada kamu? Inilah beritanya. Mereka ini bila Rasul datang bawa bukti, engkar. Itu nabak. Apa nabak dia? Ja'atuhum. Ja'atuhum rusuluhum adalah tafsir kepada nabak. Okey? Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Ada juga ulama yang i'rabkan apa? Yang i'rabkan ja'atuhum rusuluhum ini, ja'atuhum rusuluhum ini adalah hal. Adalah apa dia? Adalah hal. Pun ada juga i'rab seperti itu. Walladzina ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat bil hujajil wadihati ala sidqihim. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat bil hujajil wadihati ala sidqihim. Bil bayyinat ditafsirkan sebagai hujah-hujah yang jelas atas kebenaran mereka. Menjadi sunnatullah
bila menghantar Rasul akan dihantar bersama dengan mereka bayinat. Ayat sebelum ni kalau kita tengok, ayat sebelum ni tentang Nabi tentang Nabi Musa. Walaqad arsalna Musa biayatina. Biayatina. Kita akan jumpa banyak kali lah dalam Quran. Jadi Nabi-Nabi menjadi sunnatullah. Nabi akan dihantar bersama bayinah. Bayinah ni tujuan dibawa bersama Nabi ni untuk tujuannya iqamatul hujjah. Tujuan dibawa bayinah adalah iqamatul hujjah, untuk mendirikan hujjah. Dan bayinah itu disebut sebagai mukjizat. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumih. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumih. Jadi bayinah itu didatangkan untuk iqamatul hujjah. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Faraddu ay al-umamu. Faraddu ay al-umamu. Aydiyahum fi afwahihim ay ilaiha liya'addu 'alayha min shiddatil ghaizi. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فردوا والله أعلم. Ada lewat dah. Dah lewat dah. Faraddu kita sambung lagi. Faraddu aydiyahum. Pada ayat faraddu aydiyahum ini sebenarnya ada macam-macam tafsiran. Dalam tafsir Jalalain, hum yang ada pada raddu dikembalikan kepada ummah. Hum aydiyahum fi afwahihim ni semua kembali kepada umat. Ada ulama tafsirkan faraddu ni maksudnya al-anbiya. Ada juga tafsir macam ni, faraddu ni hum itu kembali kepada kaum, tetapi aydiyahum kembali kepada kaum juga hum. Tapi afwahihim maksudnya anbiya pun ada juga. Dalam banyak-banyak tafsiran, ada berapa? 4-5, tengok dalam hasyiah pun ada. Pengarang Jalalain pilih tafsir ini. Itu nak kena jawab soalan balik. Kenapa dipilih tafsir ini? Kenapa dipilih hum dalam raddu dikembalikan kepada kaum, umam? Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat kan? Ada sebahagian ulama tafsirkan faraddu itu hum dalamnya kembali kepada apa? Kembali kepada Nabi, anbiya, rusul. Ada juga yang tafsirkan hum dalam raddu kembali kepada kaum, aydiyahum hum dalamnya pun kembali kepada kaum, afwahihim kembali kepada anbiya dan rusul. Pun ada juga. Nampak tak? Tapi di sini tafsir Jalalain tafsirkan dengan satu wajah, satu ihtimal. Beliau telah maknakan faraddu aydiyahum fi afwahihim dengan satu makna ilaiha li'addu 'alaiha min syiddatil ghais. Maksudnya bila nabi-nabi datang dakwah, kaum dia letak tangan dekat mulut, gigit jari kerana mereka begitu marah dengan dakwah tersebut. Ini satu tafsiran. Ada enam tafsiran dalam kitab tafsir Baydawi, pelbagai. Jadi pelajaran kita bagi kitab tafsir Jalalain akan menjadi menarik bila kita dapat jelaskan kenapa beliau memilih tafsiran ini. Menjawab soalan itu akan memberi kita satu lagi input dalam ilmu tafsir yang akan membentuk malakah, dalam diri kita, insya-Allah. Kalau ada rezeki kita sambung lagi esok hari. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tanazzaha 'an qawlin wa fi'lin wa niyyati. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Dalilun liqalbi 'inda jahli wa hirati. Fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi
ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام عليكم.